Macam dulu saya kena marah, saya okey je kalau dengan Datuk Razlan. Datuk Razlan hanya marah je kat saya. Dia tak pernah tak marah. Kadang-kadang tengah nak race ni Marah lagi. Dia WhatsApp. Apa benda dia WhatsApp ni? Pam. Kalau kau tak buat yang terbaik, I kick you keluar daripada next race. I cakap, gini kita nak pergi race ni. Assalamualaikum, selamat datang kembali semula dalam podcast kita iaitu Wheels Talk yang dibawakan khas oleh Petronas International, Petronas Sepang International Circuit. Oh betul, okey. Dan peluang ni macam biasalah kita nak promote, kita nak ajak anda semua untuk menyaksikan Malaysia MotoGP yang akan berlangsung pada 1 hingga 3 November. Beli tiket online siap-siap kerana difahamkan je update dah makin kurang tiket, jadi anda boleh beli secara online di www.sepangcircuit.com. Hi, I'm Francesco Bagnaia from Ducati Lenovo team. Come down to Sepang this November and experience the speed, the thrill, and the excitement for the biggest race in Malaysia. Get your tickets now. I'm ready for a Malaysia GP. Are you? Alright, jadi hari ni kita episod kedua. Saya bersama dengan macam biasalah dengan Awin. Selamat datang Awin. Terima kasih Azlan. Terima kasih. Sama-sama. Awin, sebelum kita nak introduction, kita punya intro, kita punya guest, kita kena beritahu podcast kita ni kita pasal apa sebenarnya. Sebab dia nak tengok episod pertama. So kita banyak, saya rasa dekat apa yang kita nak bincangkan banyak berkenaan dengan sukan pemotoran lah dekat Malaysia. Betul. So mungkin ramai yang tak tahu daripada segi di belakang tabir, struggle, mungkin kita boleh panggil rider struggle daripada side business perspektif pula macam mana. Betul. So benda-benda macam tu lah yang kita nak discuss. Betul, dan biasalah bila cakap pasal motorsport ni kita nak seiring dengan kehangatan MotoGP Malaysia akan bermula nantilah, dah tak lama dah. Alright, so kita nak kenalkan kita punya tetamu lah. Tamu kita ni legend on motorsports dan individu yang penting sedang membangunkan, melahirkan bakal pelumba-pelumba terbaik yang mungkin akan berada terbaik di perubahan terbaik dunia nanti lah, saya rasa. Betul lah? Betul. Okay, kita kenal Zulfahmi Khairuddin. Assalamualaikum semua. Selamat datang Fahmi. Pengurus Zeki Racing, betul? Betul tak? Betul. Tim manager termuda di Malaysia. Oh, jangan, I tak tahu. So Fahmi dia berendah diri. Dia menarik sikit lah. Okay, so Fahmi, saya rasa ni platform first time kita dengan Fahmi dan juga podcast macam ni dengan Fahmi. So kita tak adalah kita nak open tanya bukan-bukan, tapi kita banyak nak korek-korek benda yang mungkin sebelum ni ada terbatas di kaca TV kan. So podcast platform terbaik lah Fahmi. Sebelum tu ialah kita tahu ada yang ramai tak tahu juga Fahmi ni sebenarnya. Dia ingat kalau yang kenal sekarang, tentu adik-adik yang daripada teringin nak masuk F1 MotoGP mungkin ingat Abang Fahmi ni pengurus Zeki. Itu je dia orang tahu. Mungkin, tapi Fahmi boleh share di sebalik sebelum beradanya Zeki Racing sebagai Fahmi individu paling kuat, berada paling penting. Okay, Fahmi experience sebelum ni on motorsports. Mungkin kita bagi peluang pada Fahmi lah. Okay, ni kita nak bahasakan apa? Saya ke? Aku Tak ke? kisah ni nak guna aku ke IU Okay, semua tak kisah. Mana selesa? Saya. Saya okey. Macam mana cakap? Saya mula berlumba secara profesional dekat Malaysian Cup Rig, tahun 2007 bersama Aprilia Junior GP, dan masuk ke kategori Wira tahun 2008. 2009 saya berlumba dekat kategori novice, time tu bersama tim Morenas, bersama Yuzi. Dan dalam masa yang sama 2009 tu saya terpilih untuk mewakili Malaysia di dalam wildcard kategori 125cc. Sebenarnya sebelum saya terpilih masuk ke dalam program wildcard ni, sebenarnya ada 17 pelumba-pelumba yang hebat sama yang berlumba di Malaysian Cup Rig, dan daripada 17 dia filter pergi ke 8, lepas tu pergi ke 4,
Lepas tu tinggallah saya 2 orang dengan Ellie. Arwah. Arwah baru saja meninggal beberapa minggu lepas. Pada mulanya manajemen SIC dan juga TWMR tetapkan hanya 1 biji motor saja yang berlumba dekat wildcard tu. Tetapi dalam saya tak tahu macam mana arrangement dia. So saya pun dapat slot selepas Ellie terpilih yang nombor 1. Lepas tu saya pun dia dapat slot yang sama. So jadi saya berlumba dalam wildcard MotoGP kategori 125cc pada tahun 2009. Dan selepas tu mulalah saya punya career di World Championship kategori 125cc full season 2010, 2011. Sehinggalah saya tamat saya punya career tahun 2018 dekat Moto2. Okay. So kalau kita boleh touch balik on that lah Fahmi. You punya decision to withdraw halfway sebab you rasa you tak kompetitif dah. Betul, saya betul-betul rasa yang saya dah tak kompetitif, saya dah tak boleh bagi apa yang saya bagi sebelum ni. Dan saya percaya management SIC pun dah faham benda tu. Sebelum saya accept Moto2 punya offer tu, sebenarnya saya dah retire dah 2017 selepas World Supersport career saya. Dan 2018 tu kebetulan Hafiz Syarin naik ke MotoGP dan Datuk Razlan pula dah set up team tu untuk Malaysian Riders. Dan dalam masa yang sama pula saya tengah tubuhkan pasukan ZK Racing ni bersama SIC untuk cari bakat-bakat baru. Dan so dalam masa kesibukan saya menguruskan daripada rider nak jadi pengurus ni, saya kena pergi berlumba pula. So jadi hati ni jadi tak best, lagi tak best apabila kita ni berlumba duduk belakang sekali. So jadi I cakap dengan Dato' Razlan, Datuk, lebih baik saya fokus dekat benda yang saya nak fokus daripada saya race duduk kat belakang ni dan saya tak rasa bagus untuk diri saya dan juga untuk orang-orang lain. Jadi saya nak bagi peluang ni kepada orang yang lebih layak. Faham. So dalam masa itu tak ada lagi replacement rider Malaysia yang layak. So terpaksa lah ambil rider daripada Europe time tu, Niki Tuli dan sebagainya. Faham. Okay, maksudnya ialah pull out secara professionally ialah disebabkan ada peluang lain lah ketika tu, Fahmi. Sebenarnya peluang saya masa tu saya tengah fokus nak bangunkan memang ada interest nak buat perkara tu. Betul, sebenarnya saya melatih pelumba ni bukannya daripada momen saya tubuhkan ZK Racing pun. Kalau saya throwback balik saya punya career sebelum-sebelum ni, memang saya giat berlatih bersama pelumba Asia Talent Cup. Masa tu tak ada betul-betul pelumba yang betul-betul macam ni profesional untuk berlatih setiap hari, stay fit. So jadi saya ni betul-betul masa saya berlumba dekat World Championship, saya cari saya punya training buddy seperti Zakwan, kita tahu Azroy, Helmi, Muzaki dulu yang giat berlumba dekat National Championship dan juga Asia, berlatih bersama saya, push saya dekat dalam training. So dan dalam masa yang sama saya cakap, korang datang bawa badan je, saya prepare semua motor. So saya macam kau datang kau push aku. Sebab time tu saya pula tak ada betul-betul trainer yang bantu saya dekat kiri dan kanan saya. So jadi saya kena cari this training buddy untuk saya pergi ke next level lah. So jadi secara ringkasnya memang saya dah melatih pelumba ataupun berlatih bersama pelumba lain sebelum saya tubuhkan lagi ZK Racing ni. Tapi saya nak touch on that lah, Fahmi. Siapa punya idea untuk tertubuhnya talent development and tertubuhnya ZK Racing ni? Macam mana boleh tiba-tiba ada benda tu? Sebenarnya cerita dia sikit sebanyak benda ni datang daripada frustration mungkin SIC. Ada pasukan dekat Europe tapi tak ada pelumba, tak susah nak dapatkan pelumba disebabkan demand sekian. So jadi tubuhlah
Talent development lah. Talent development ni kita panggil impian ke MotoGP. Program saya ni kita panggil impian ke MotoGP. Tetapi kita tak betul-betul macam mana publish nama tu lah. Kita panggil benda ni impian ke MotoGP dalam kita punya management Circle kita lah. So jadi kita mulakan program ni daripada tahun 2018. Time tu pun kita punya direction sikit sebanyak kita tengok dekat macam mana Kinan Sofu buat, macam mana rider-rider daripada Spain dekat Valencia buat, daripada Spain buat. Sebab betul-betul kita memang tak ada buku yang untuk kita follow, dan kita buat selection dan dalam masa yang sama selection tu dah hadirnya 60 orang dan kita dapat pilih dalam masa tu 5 orang yang terbaik. So daripada situlah kita mulakan kita punya program. Okay. Alright. So yalah 2018. Ya, betul. 2018. Fahmi masa umur 28 20 Terus I don't know. 28. 27 dia dah terfikir benda tu. Tapi satu dia satu input yang bagus. Usia muda tapi Fahmi ni dia matang. Bukan ni pujian tapi ni reality. Sebab saya rasa tak semua talent rider yang ada interest yang dah terfikir ke arah tu. Tak faham? Benda tu macam datang naturally ke ataupun memang yalah tadi memang relate kan lah sebab dah memang training, ada sparring partner, indirect way memang dah train dia orang. So benda tu sendiri ada inisiatif memang minat ke arah tu Mi. Sebab tak semua orang tau. Contoh kita jangan ambil kalau motorsport semua sports lah. Atlet yang bagus tak semestinya dia boleh jadi coach yang bagus. Dan ada interest jadi coach. Tapi Fahmi ada benda tu. Saya selalu percaya yang saya ni bukan pelumba yang talented seperti Hafiz Syarin, Kip dan banyak lagi, Azlan Shah example. Tapi saya yakin saya boleh bekerja lebih keras daripada mereka semua untuk jadi pelumba yang lebih baik. So jadi saya ni datang daripada family yang biasa. Kebetulan rumah saya dekat Banting, dekat dengan Litas Pang. Itu buatkan saya ada big advantage berbanding dengan pelumba-pelumba lain. So vibe tu memang sentiasa ada dekat kawasan saya. So jadi memang saya ni dikenali macam kalau orang rider jumpa saya je, Fahmi bila nak training? Fahmi bila nak training? So saya ni bukan orang yang pergi enjoy, pergi buat benda lain. Saya memang orang tengok saya ni muka pergi hari-hari pergi training. Maksudnya macam tu lah. So, tak kira lah pelumba yang pernah berlatih bersama saya, Hafizah Rofa, Adam Nuruddin, Ibrahim Nuruddin. So semua ni pelumba yang saya rasa semua pelumba yang dekat Asia Talent Cup daripada tahun 2014 sampailah sekarang semua bersama dengan saya kan. So tapi memang filter dia kebanyakannya bermulanya daripada Asia Talent Cup lah. Kalau zaman saya lain. Faham. Tapi nak touch on that lah Fahmi. So awak daripada rider, lepas tu sekarang ni team manager. Senang ke susah benda tu? So sebab awak nampak dua perspektif berbeza tau. Awak nampak as a rider and awak nampak as a manager. So kadang-kadang you boleh tahu struggle apa yang rider tu hadap sebab you pun pernah hadap. So benda tu sebenarnya pro ke cons? Saya sebenarnya sebelum saya menguruskan pasukan ni, saya fikir menguruskan pasukan senang je. tapi terbalik. Tapi sebenarnya jadi pelumba jauh lebih senang. Ya. Jauh lebih Fikir senang. sendiri Sebab okeylah kita ambil contoh, pagi kita training 2 jam, petang kita training 3 jam, so in total 5 jam. The rest kita rehat. So kita plan sikit sebanyak apa kita nak buat the next few days. Tapi mengurus pasukan ni bukan, saya tak cakap susah lah, sebab saya betul-betul minat benda ni. Kalau kerja siang malam pun saya okey. Kerja yang takkan habis. Kerja yang takkan habis. Contoh, saya pukul 8.30 saya pergi ke office saya sampai pukul 5.30. Sekejap lagi tim kita yang dekat Europe pula telefon saya. Bawa sampai ke 10 malam. So kepala kita ni berpusing 24 jam. Kadang-kadang bangun tidur, aku dah tidur 8 jam. Tapi asal penat lagi ni. Banyak benda fikir lah. So jadi benda tu tak settle. So jadi saya sangat bertuah sebab masa saya tubuhkan
ZK Racing ni saya muda dan saya kena cari partner yang experience. So kebetulan Ahmad Zamani Barudin. So Ahmad Zamani dia macam otai dekat motorsports ni, dekat Malaysia, dekat Asia. So dia duduk bersama saya. So kita cari pasukan-pasukan kru-kru yang experience dekat Malaysia ni, bersama dengan program ni lah, dengan ZK Racing. So jadi daripada situ yang saya rasa macam okay, walaupun kerja ni susah, tapi ada banyak kru yang kuat ni bersama dengan saya. Sebab ni kadang-kadang saya ni fikir okay, kita buat ni. Tapi kru saya cakap sabar. Sebab dia lebih tua, sabar. Tak, sabar. Okay. Slow. So jadi macam kadang-kadang saya muda terlalu agresif, tapi sekarang ni bila dah berumur sikit ni, kita pula dah rasa macam cool down sikit lah. Kita dah tahu kat mana nak tekan, kat mana nak tak nak tekan kan, kat mana nak cruise. Kat mana yang susah tu Fahmi? Contohnya lah, kita tengok rider sekarang ni ialah you deal sebenarnya dengan mostly budak-budak lah. Betul. Kan, jauh daripada family. So awak lah ibarat yang macam kena jaga diorang. Performance nak main emosi tu. Emosi. Performance tak bagus, nak kena marah. Kan? Sebenarnya setiap pelumba ni kita kena pandai adjust kita punya tone. Kita cakap dengan dia, kita kena tahu cara macam mana kita nak cakap dengan dia. Tak semua orang boleh pergi kalau kita marah. Macam dulu saya kena marah, saya okey je kalau dengan Datuk Razlan. Datuk Razlan hanya marah je kat saya. Dia tak pernah tak marah. Kadang-kadang tengah nak race ni marah lagi. Dia WhatsApp. Benda dia WhatsApp ni. Pam. Kalau kau tak buat yang terbaik, I kick you keluar daripada next race. Cakap, gini kita nak pergi race ni. Tapi kalau pelumba-pelumba sekarang, yelah macam kadang-kadang saya berurusan dengan contoh dengan pelumba Malaysia Talent Cup ni. Okay lah, kita nampak dia punya talent dekat local race, tetapi bila dia pergi ke Asia, berlumba dengan Japanese, berlumba dengan Indonesian, berlumba dengan pelumba-pelumba terhebat Asia muda-muda yang lain. So kita betul-betul tak tahu kat mana dia orang punya kekuatan. So jadi apabila kita pergi race baru kita tahu. Kadang-kadang dulu macam expectation saya terlalu tinggi. Okay, pergi Asia Talent Cup, you kena menang. Tak menang, style Datuk Razlan lah. Kita pula tidak tak sabar kan. So tapi sekarang ni lebih macam mana, lebih matang. Kita tahu kat mana potensi rider kita, yang mana kita boleh tekan, yang mana kita target tu lebih realistik. So tak adalah kita cakap budak ni kalau pergi kita nak terus menang. Okay, memang kita boleh gauge rider ni dekat kita punya training session. Okay, yang mana boleh menang, yang mana pergi ke top 10, yang mana pergi ke 15. Okay, memang sebetulnya kita pergi race habis duit, kita semua nak menang. Tapi kadang-kadang target tu kena realistik. Tahun pertama, tahun kedua. Tapi of course lah kena tunjukkan peningkatan lah. Sebabnya dalam racing ni, once kita masuk je dekat dalam program, suatu program, ramai lagi yang nak masuk. So dia tolak kita keluar. Dia nak tolak rider-rider yang lain ni keluar. So jadi kadang-kadang ada rider yang saya cakap, masa dalam program kita jaga tak laju pula. Tapi bila dah keluar pom semua race dia menang. Macam mana boleh jadi macam ni? So jadi sama jugalah dalam MotoGP pun. Kadang-kadang bila switch team tiba-tiba menang pula. So jadi dalam sports ni risiko dia macam lah. Banyaklah. Okay, sebelum nak pergi detail je lah on kita punya talent kan, tapi berbalik kepada penubuhan ZK FIM MotoGP, saya bersama sempat rasa pengalaman 2021 ni lepas COVID kan. 2021. So masa tu kira macam stable dah. Tapi nak bagi tahu ialah tadi Fahmi dah share benda-benda macam ni kan, tapi nak carikan pool untuk peringkat yang 9, 10, 13. Fahmi, nak konsisten di setiap tahun sebenarnya. Dia struggle ke atau memang sebenarnya kita realitinya kita banyak je talent umumnya tu sebenarnya. Betul. Sebenarnya kalau kita bandingkan kita punya
races dia kena dekat Malaysia. Program kalau kita bandingkan dengan kat Spain dengan kita, memang kat Spain ni program grassroots dia Banyak sangat gila. bagus. Okay. Terlalu banyak Okay. dan lebih more santai. Macam siapa-siapa boleh race. Okay. Siapa-siapa boleh race. So ada range dia. Kau baru nak bawa okey awak race kat sini. Oh dah setahun bawa. Okey awak race kat sini. Culture lah, culture. So jadi macam you datang kan, anak you datang, kalau datang satu event tiba-tiba next race anak you kena race. Sepatutnya dekat Spain lebih kurang macam tu lah. Sebab tu dia orang terlalu banyak. Terlalu banyak talent. Terlalu banyak. So jadi ini yang saya sikit sebanyak saya nak improve dalam organisasi MiniGP ni. Sebabnya kita tahu sekarang ni selepas COVID ramai budak-budak dah tak suka dengan motorsports ni. Okay. So motorsport ni bukan lagi satu sukan yang rasa macam saya nak jadi pelumba motor, saya nak jadi pelumba motor. Tak ada. Semuanya sekarang dengan gadget. So sekarang ni saya bekerjasama dengan pasukan persatuan push bike. Okay, mereka ada banyak peserta setiap kali banyak perkanjuran. tournament. Betul. So jadi diorang aktif. So, setiap kali event ada 400 peserta. So kita punya aim adalah ambil pelumba daripada push bike ni, kita buat event sama dengan dengan MiniGP supaya yang push bike ni sikit sebanyak aku nak race motor. So jadi sebab interest tu semakin lama semakin kurang. Seperti anak saya pun sendirilah. Hari-hari nampak motor, tak minat nak motor. Tak nak lah. Dia tak nak. Tapi kurang lah. Tapi selalu nampak kena train tu dipaksa ke? Ada yang dipaksa, ada yang dia nak. So mood dia bertukar-tukar. Hari ni nak mancing, besok nak naik motor. Okay, faham. So kalau nak tanyalah Fahmi, sebab Fahmi pun datang daripada Capri, betul tak? betul. So ada contohnya daripada previous podcast daripada Datuk Razlan, kita punya Datuk Razlan ada sebutlah pasal benda ni. Dia cakap bagi pandangan dia Capri bukan satu platform yang bagus untuk terus ke MotoGP. Future lah, Future punya. So Fahmi pun datang daripada Capri. Betul. Saya kena berhati-hati dengan komen ni sebab saya menguruskan program MiniGP, okay, yang kita punya impian nak bawa pelumba MiniGP ni ke peringkat seterusnya, ke MotoGP lah. So zaman saya itu adalah satu platform yang ada, okay, yang terbaik untuk berlumba. betul. Sekarang ni saya rasa pun Capri masih lagi penganjuran motorsports yang terbaik yang kita ada kat Malaysia. Kalau kita tengok dia punya live, Betul. memang setanding dengan dengan MotoGP. Saya rasa tak ada lagi national punya live Coverage macam tu. sama seperti Capri punya level. So jadi saya nak cakap betul atau tidak, kalau dulu zaman saya berlumba memang betul itu adalah platform yang kita ada. Memang tak ada platform lain yang kita boleh ambil pelumba. Okey, dulu ada MSS Malaysia, macam MSBK. Okay, kita ada dalam selection 17 orang rider tu, memang kita ada ambil some riders daripada MSBK. Tetapi apabila saya pergi ke Europe, kita tahu selepas saya buat program ni selama 6-7 tahun, kita tahu kat mana kita susah nak bersaing dengan pelumba dekat Europe sebabkan jenis motosikal yang kita tunggang lah, dan range umur yang macam mana kita latih mereka. Dan saya yakin Capri adalah satu platform bagi peluang kepada pelumba-pelumba yang tak ada peluang dah nak pergi ke MotoGP. So kalau tak ada Capri, kita tak tahu pula kat mana diorang nak race. Betul. Dan semua manufacturer seperti Honda, Yamaha nak promote their bike. Tetapi apa yang kita buat dekat MiniGP adalah berbeza dengan apa yang Capri buat. So itu komen saya awak rasa lebih clear lah. Saya boleh cakap sebab kita fokuskan banyak kepada pelumba, bukanlah motosikal. Itulah uniknya program MiniGP. Tetapi saya percaya program Capri kena buat
kena dianjurkan macam itu sebabkan dia ada manufacturing involved Ya, dalam penganjuran tu lah. Ya, dan yalah dia pun apa penjelasan ni dia perbezaan lah. Yalah. Tapi yalah memang kita pun kena akui lah sebab itu pun platform yang lebih besar untuk berlumba yang nak berlumba lah. Macam contoh kelayakan saksi macam geng rempik, kalau dia rempik kat luar dia lumba kat break tu. Betul. Ada one minute race sebelum Betul. dia progress naik ke kategori berikutnya. Okay, bila cakap bab talent kan, bab rider ni, okay. Fahmi ni dia beza sebab dia experience sebagai rider dan dia develop rider. Tadi bila Fahmi sebut kekurangan bila berada di Europe, rasa kekurangan tu. Sebab kita Malaysian, kita Asia, Southeast. Betul. Apa benda yang paling utama kekurangan dan kebiasaannya yang Fahmi rasa tak ada selain yang, jangan cakap platform memang beza lah dengan Europe. Rider kita ni biasa masalah dia apa? Saya rasa tak ada. Mental? Kalau kita tak ada, kalau saya rasa kalau kita diberi peluang yang sama seperti pelumba. Cakaplah kita ambil Kabir Irfan duduk dekat Europe, dapat platform yang sama seperti pelumba-pelumba Power Spain. dia. Dia orang hebat. Tapi itu yang saya cuba bawa ke sini. So platform yang daripada apa yang mereka praktiskan dekat Spain, dekat Italy, bawa ke Malaysia. Kalau macam dulu saya nak start program MiniGP, Federation tanya saya, 8 tahun Fahmi, boleh ke bawa motor Fahmi? Bawa motor clutch? Ya betul. So saya pula dapat saya pula kena menganjurkan program ni. Datuk Razlan dia tak kisah pasal benda tu. So yang risiko dia semua kat saya. Yelah. So jadi saya dalam masa yang sama, macam mana nak buat ni Okay, sebelum kita buat race, kita buat 10 hari training session. So jadi mereka ni semua kita boleh tahulah. Kita nak ajar dia macam mana nak pegang clutch, macam mana nak. Kebanyakan mereka yang dia terpilih semua tahu bawa motor lah. Tak, bukannya tak tahu langsung. Tapi kadang-kadang ada yang tak tahu. Yalah, yellow flag, all this line. So jadi bila saya start tahun pertama program MiniGP tu memang sukar sebab tak ada base. So parent-parents dekat luar-luar sana pun, betul ke ni boleh jalan program ni. So tapi apa yang membuatkan saya bangga, program MiniGP ni progress. Dan kita nampak banyak lagi pelumba-pelumba 8, 9 tahun datang pergi ke selection fully prepared. Dan juga kita mempunyai pelumba yang terbaik dekat dunia, kategori 190 cc. Kabir Irfan memenangi tahun lepas. Itu adalah satu achievement yang saya rasa saya cakap paling membanggakan lah. Sebab walaupun dia motor MiniGP, tetapi kita berlumba dengan Itali, dengan Spain. Diorang selalu komplain sebelum kita datang ke World Final kan. Macam mana pelumba-pelumba Spain datang boleh datang training kat track ni, padahal kita ni yang jauh-jauh tak boleh training. Sekali yang menang Malaysia, lagi diam dia orang. Yalah, lagilah training tak ada kat sana. Kita datang tak pernah nampak track tu, tiba-tiba kita menang. So jadi itu menunjukkan level rider kita apabila kita diberi platform yang sama ataupun mindset yang sama seperti pelumba-pelumba di Eropah. Kalau dulu kita boleh cakap kan, macam mana nak improve anak saya? Motor kena laju. Tapi sekarang tak ada. Kita tahu dalam MiniGP kita kadang-kadang dalam training session kita tukar motor. Tak semestinya. Bukanlah motor tu bukan setting sajalah. Macam mana kita Dia setting one minute memang sama setting. Betul. Memang kita cuba bagi semua orang rasa motor orang lain. So jadi tak adalah macam memang Fahmi bagi motor dia ni je laju. Tak ada. Dalam MiniGP kita cuba bagi semua sama. That's why develop skill lah. Bila kita buat konsep yang macam tu, that's why kita nampak results dia dekat World Final lah. Sebab semua orang tak pernah fikir pasal nak engine laju. Mereka fikir nak balik, saya nak berlatih lagi, saya nak improve saya punya skill, saya nak berlatih lagi. Itulah saya rasa saya nampak ada pada Kabil. Okay. Boleh. Kabil ni dia yelah, kita nak dapatkan Kabil 2-3 orang lagi, boleh ke? Dan lagi satu saya nak tanya ialah Kabil ni, sebab yang sempat saya kenal dia ialah ketika sepatutnya dia race 110. Tapi bila dia bawa motor 16 pun 190cc, dia race ke budak-budak, tapi dia boleh pit on training ke, kita pernah nampak kan. Tapi so
nak katakan Kabil ni, ke sebab dia pun memang gifted talent yang memang ada dan memang lain sikit Kabil ni? Saya rasa itu betul, dia memang pelumba yang talented, tetapi dengan kerja keras daripada family dia, daripada Kabil sendiri, kemahuan dia nak jadi pelumba tu, saya tak nampak ada lagi kok dekat pelumba-pelumba lain. Okey, saya nampak benda tu ada pada Hakim Danish, tetapi benda ni kurang nampak dekat pelumba-pelumba lain lah. Sacrifice daripada dia punya parents. Kita boleh cakap saya spend 3 hari dekat Terengganu minggu lepas. Hari-hari bawa motor. Hari-hari. Balik sekolah, letak beg, makan, Terus sambung. bawa motor, repair motor, check motor, bawa motor. Tapi environment dia dekat dalam Terengganu tu memang saya rasa bagus untuk Kabil, membantu Kabil menjadi macam mana dia ada sekarang, sebab saya yakin orang-orang di sekeliling dia positif, kerajaan negeri Bagi pun support. bagi support yang baik dekat Terengganu. So jadi bagi facility. So jadi saya rasa kadang akses macam ni susah untuk kita ada dekat Selangor. Dan juga saya nampak penduduk dekat Terengganu ni kehidupan dia berbeza sikit dengan kita kat Selangor. Contoh? Culture Contoh kita pukul 5.30, pukul 6 kadang tak habis kerja lagi. Macam mana nak bawa anak pergi latihan? Yalah. Tapi kalau dia orang macam dia orang kat sana kadang pukul 4, okey kita dah tutup kedai, bawa anak kita pergi latihan. So sebab tu saya rasa kebanyakan atlet Mostly dekat Terengganu dekat lah. sana lah. Sebab vibe dia lain sikit. Macam kita kat sini, benda kita kejar ni. Benda kita kejar ni pagi sampai petang. Saya happy dengan kerja saya sebab saya hari pun dengan motor, kat office setengah hari, dengan motor setengah hari. Okey, balance. Kalau kita duduk kat Kebun Badak, saya ada Kebun Badak lah, dengar je kat track tu, apa benda ni? Kabil Tak tu. kan? Kabil tu. Kabil tu. Bunyi je. Makan ikan bakar kat stadium tu, bunyi motor. Okay, so Fahmi, kita nak tanya jugalah berkenaan dengan platform. So you dah ada FIM Mini GP. So lepas FIM Mini GP? Okey, dalam kita punya blueprint, kita mulakan dengan SIC Ovalis 110cc. Lepas tu FIM Mini GP 160, 150. Okey, kalau macam Kabil tahun ni pergi ke ESBK Moto4 tu pengecualian lah. Memang kita tak ada pun dalam blueprint kita. So daripada FIM Mini GP pergi ke Asia Talent Cup. Dan selepas tu apabila mereka bagus dekat Asia Talent Cup, pergi ke European Talent Cup, dan seterusnya kalau dia terpilih pergi ke Red Bull Rookies Cup. Dia akan berlumba dekat Red Bull Rookies Cup lah. Tapi kita tahu Red Bull Rookies Cup ni memang susah, sangat-sangat susah nak masuk. Dan sorry, sebab apa susah tu Fahmi? Mungkin boleh elaborate sikit. Sebab dia World Championship. Dia World Championship. Dia kalau macam Asia Talent Cup, dia Asia saja. Terbuka kepada pelumba Asia saja. Rantau Asia, Australia and Japan. Tapi kalau Red Bull Rookies Cup ni satu dunia datang pergi ke selection tu. Dan saya dah cuba 3 tahun bersama sebelum Hakim Danish. Dan tahun keempat tu okeylah saya pergi dengan Hakim Danish. Ada preparation yang lebih baik, dan Hakim Danish was the fastest dekat dalam selection tu. Memang kita tahu lah dia akan terpilih. Dan kita tahu dalam masa yang sama Dorna pun ada arrangement dengan Red Bull Rookies Cup. Kalau pelumba-pelumba yang memenangi menang dekat Asia Talent Cup, dia akan automatic akan terpilih pergi ke Red Bull Rookies Cup. So dalam tahun 2022 ni sebenarnya Danish pergi dengan 2 slot. Satu dia menang Asia Talent Cup, satu lagi kita pergi terpilih dekat masa selection. So jadi Red Bull Rookies Cup ni kita tahu memang satu championship yang susah. Daniel pun dah cuba dekat Red Bull Rookies Cup 2 tahun tak dapat podium. Tapi sebenarnya apa yang Danish buat dekat dalam Red Bull Rookies Cup tahun lepas dan juga tahun ni memang sangat-sangat bagus. Meletakkan satu level pelumba Malaysia ni dekat level yang berbeza lah dengan kalau kita nak bandingkan dengan sebelum-sebelum ni. Okay.
Sambung. Sikit lagi, satu Okey, lagi. sambung. Okay. Silakan. So touch on that lah sebab awak dah masuk pasal Hakim Danish kan. So performance dia tahun ni kita tengok first season bagi. Lepas tu dia turun sekejap, lepas tu dia baru menang recently. So daripada pandangan sebagai seorang rider yang pernah duduk jauh, yang dah jauh daripada family, dengan seorang team manager, kat mana awak rasa struggle tu, kenapa? Okay, kita selalu nampak Danish ni awal-awal tahun bagus, pertengahan tahun semakin lama semakin kurang. Itu pattern dia lah last 2 years. Tapi sebenarnya tahun ni agak okay. Okay, awal tahun memang fight for podium victory every round dekat depan. Tapi bila sampai dekat Austria, memang sebenarnya kita ada sedikit technical issue di mana semua orang menggunakan gearing yang berbeza, gearing yang sama, kecuali Hakim Danish menggunakan gearing yang berbeza. Dan kita tak realise benda tu sampailah hari perlombaan kedua. Dan kita memang, saya akui, kita kebanyakan ni kita nampak motosikal Hakim Danish ni agak kurang dekat straight line. Okay. Dan kita selalu berfikiran positif di mana sebenarnya riding style dia yang membuatkan motor dia loose banyak dekat straight. Tapi memang sebenarnya daripada Austria tu memang motor dia dah ada problem. Ini bukan alasan lah, betul tak? Bukan alasan. Okay. Daripada Austria tu yang di nombor 14 race 1 race 2 tu, motor dia memang ada problem. Dan sampai dekat Aragon, first practice, motor dia rosak. Okay. Dan dapatlah engine baru. Bila dapat engine baru, tu kita nampak dia race 1 dia fight dekat depan, race 2 dia menang perlombaan. Pergi dekat Misano, dapat podium, fight dekat depan. So jadi memang dekat Austria yang the moment dia drop tu, memang kita tahu sebenarnya dia ada technical issue lah. Dan benda ni saya tak boleh nak suarakan dekat Red Bull Rookies Cup team. Sebab kita tak jelas dengan benda tu, sebab tak ada data. Tapi kalau dekat dalam Malaysia Talent Cup, mungkin benda ni saya boleh suarakan sebab saya kenal semua kru-kru dekat Asia Talent Cup. Tapi dekat Red Bull Rookies Cup ni dia lebih strict dengan technical decision dia orang lah. So jadi saya kena respect kat situ. Dia sampai motor tu rosak baru dia tukar. Tim tak dapat detect. Sebab dia dalam one man race ni kita tak boleh, kita tak ada all the sensors yang team ada. Dia motor dia more basic. So jadi bila dia tukar engine baru, semua dapat engine baru. Tapi kadang-kadang engine life tu tak sama daripada nombor 1 pergi ke nombor 5. So jadi saya yakin performance dia drop tu bukanlah sebabkan Hakim Danish, disebabkan ada sedikit sebanyak technical issue. Sekarang punya trend ialah berbalik kepada rider tu sendiri. Rider tu habis dia dah skill. Dia skill, kalau power pun, kalau mental tak kuat, tak power ni. Okay. Tadi Fahmi kata progress Danish nampak lebih baik tahun ni. Maksudnya mental dia lebih baik lah. Betul. Okay. On skill dan juga mental, rasa-rasa berbalik tak seiring tak dengan objektif ZK impian ke MotoGP? Untuk ada tak kepada Danish setakat ni? Ya, sudah semestinya kita boleh cakap impian kita nak bawa dia faham. pergi Tapi ke maksudnya sekarang ni progress Danish ni mampu tak? Sebab experience Fahmi juga sebelum ni pernah race. So kalau tengok Danish sekarang ni masih on track ke ataupun ada lagi benda yang perlu dia push lagi? Sudah semestinya masih ada lagi perkara-perkara yang kita in detail kita nak tekankan dekat dia supaya lebih fokus, improve communication. So kadang-kadang pelumba kita ni ada language barrier, all this technical language yang membezakan kita dengan pelumba-pelumba Europe yang lain lah. Kita tahu bila kita race dekat one make series, Asia Talent Cup, Red Bull Rookies Cup, motor semua sama, dia ada kat situ. Dia boleh fight dengan pelumba-pelumba yang kat depan. Tapi tahun ni bila dia tukar ke Moto3 kat Junior GP, so ada banyak input daripada dia yang dia kena bagi tahu dekat technician, dekat crew chief. Saya punya feeling ni. So benda tu yang dia perlu develop, yang dia perlu tahu macam mana nak bagi tahu dekat crew chief dia. Of course saya ada kat situ bersama dia membantu, tetapi sedikit sebanyak benda ni takes time. Ada pelumba tahu apa nak cakap, ada pelumba ambil masa.
Macam Fahmi sendirilah. Dulu mungkin rider-rider ni tak ada benda ni semua. Awak kena campak kat sana sorang-sorang, struggle. So sekarang ni diorang dah ada lah. Daripada segi support semua. So sebagai seorang team manager, contohnya diorang tak perform. Marah tak benda tu? Benda ni saya dah pandai kawal. Kadang-kadang sudah semestinya kita sebagai sebuah pasukan ni menjaga semua pelumba ni, kita pergi jauh terbang ke Europe, tinggal semua dekat Malaysia, tinggal family, nakkan mereka berjaya dekat sana. Tetapi kadang-kadang ada hari kita baik, ada hari kita tak baik. So jadi saya kena betul-betul positionkan saya punya diri ni boleh link dengan riders, di mana kalau dia menang saya dengan dia, kalau dia kat belakang pun saya dengan dia. So berbeza dengan saya dulu. Kalau saya dulu saya tak bagus, memang saya tahu memang saya kena maki habis-habis dekat dengan Dato' Razlan. Saya kena pergi boxing ring dengan dia, main boxing dengan dia. Habis kena tu lebam semua. Kita menang. Kita nak So jadi berbeza. Dulu saya zaman management Dato' Razlan dengan saya sekarang lah. Kalau saya buat benda yang sama dengan Hakim ni, saya rasa bang saya tak nak race lah bang. Saya nak balik rumah lah. So jadi maksudnya Fahmi sentiasa lembut dengan rider ke ataupun ada time keras? No, of course. Okay. Of course ada moment dia. Sebab tu kita kena pandai position diri Diarah. kita kat mana. Yelah, bila saya dah lebih berusia sikit, saya dah tahulah sikit. Kalau dulu first 2 years saya macam, asal tak menang, kita dah training habis-habis ni, kita tak menang. Tapi realiti ni bukan macam tu. So kita pun dah tahu kat mana perlu training dengan intensity yang kuat, bila nak taper. So jadi kita punya program semakin tahun semakin baik. So jadi of course ada tahun yang kita dapat pelumba bagus, naik podium. Ada tahun yang pelumba kita tak bagus, kita tak ada depan lah. Sama seperti macam Indonesia. Tahun lepas dominan Asia lengkap. Tahun ni kita tak nampak pun. So jadi sama dengan situation lah. Sama situasi dengan mana-mana negara lah. Melainkan dekat Spain lah. Spain memang terlalu banyak. Base dia terlalu besar. Okay, soalan ni dia mungkin jam sikit, tapi sebab tadi satu statement dia kata dia session bersama dengan Dennis kan. 6 tahun sebagai leadership. Okay. Fahmi rasa Fahmi ni antara yang leader yang bagus tak? Untuk apa lah? Taklah, bila dengan dia, sebab tadi jelah nak relatekan dengan apa yang Fahmi buat sekarang lah dengan Zaki. 6 tahun kan. Saya rasa banyak lagi perkara yang saya perlu improve. Banyak jauh lagi. Kalau nak dibanding dengan Aki Ajo ataupun tim manager dekat yang ada dekat MotoGP sekarang. Saya rasa saya boleh buat program ni sebabkan saya ada kru ataupun support daripada orang-orang sekeliling saya. Kalau saya seorang buat benda ni memang tak jadi sebenarnya. Sebab saya ni saya punya feeling ni pada pelumba sebenarnya. Pengurusan, okey, saya bagi idea kepada pengurusan dan kita cuba decide lah. Kita cuba decide, tapi sebenarnya semua ikut saya. So jadi saya punya kekuatan satu adalah saya fikirkan performance nombor satu. Kita ni pergi memang kejar nak menang. Sebab tu kadang-kadang bila kita terlalu muda sangat menguruskan, kadang-kadang kita tak boleh kawal emosi. So jadi apabila dah lama sikit ni, kita dah boleh kawal lah. Kadang-kadang bila Danish tiba-tiba, kau fight podium race lepas, tiba-tiba race ni kau nombor 14, apa hal kau ni? Kita tak pergi kat dia macam tu. So kita betul-betul duduk satu table dengan dia, investigate kenapa. So jadi tak adalah terus kita kena duduk dekat side dia juga. Bukannya kita terus, sebabnya kalau kita tekan dia tak lama dengan kita. Yalah, betul, member pula jauh. Dia takkan duduk lama dengan kita. Yalah. Dia takkan duduk lama dengan kita. Sebab saya perasan macam contoh manager Mark Marquez. Saya dulu banyak teammate saya, teammate yang macam mana? Teammate yang laju-laju, Johan Zarco, Efren Vasquez, siapa, Jonas Polger, Sandro Cortese. Kita nampak all these coach dia kan. Ada yang agresif, setahun je duduk dengan dia. Wow, bergaduh dalam pit sampai roboh pit box. Sebab tak menang race.
Tu lari. Tapi ada manager yang macam okey kau tak menang race. Okey tak apa. Jom kita balik kita bincang. Apa sebab tak menang? So jadi saya more into that side lah. So macam saya dengan Danish sekarang ni sebenarnya saya ambil dia daripada family dia umur 12 tahun. Dia dah duduk dengan saya. Sampai sekarang dia duduk dengan saya. So jadi kita betul-betul tahu dia macam mana. Dia memang pelumba yang boleh ditekan. Tak nak tak merajuk bila dia kena marah. Memang hati dia memang kuat lah. Memang dia nak pergi berlumba lah. So dia tak heran kalau I marah dia sebabkan dia punya performance. Dia memang tak heran. Tapi dia memang kalau kita cakap sekali dia memang terus buat. Dan benda tu susah nak dapat dekat lain-lain rider lah. So tadi you ada sebut Aki. So itu you punya role model lah. So you dah ada development. So itu yang you nak jadilah. Saya selalu nampak dia ada satu karakter yang special lah. Sebab tu dia menang banyak world title. Sebenarnya kalau nak cakap dia ada special mission, tak ada pun. Macam tahun ni tengok Red Bull KTM tapi tak ada pun kat depan. Tim Aspire yang menang. Tapi ada tahun yang kita nampak banyak champion yang datang daripada tim dia dan saya betul-betul kenali dia. Sekarang ni pun kalau saya datang paddock memang saya akan call dia, saya akan jumpa datang ke office dia. So memang kita selalu share ideas lah. Dia pun banyak share dia punya idea kat saya dan dia tahu masa saya berlumba dengan dia, kita kadang duduk satu meja time dinner kan. Oh, I nampak Fahmi bila dah habis race akan buat team. Oh, benda-benda tu kita cakap tau. Sandro akan jadi komentator. Betul. Nampak talent samping masing-masing. Tak jadi sekarang kan. Tak tahu betul-betul apa yang kita borakkan tu jadi. Memang dah ada benda tu lah. Okay, that is interesting. Ada soalan lagi Lan? Okay, dia nak balik pada talent lah. Okay, contoh macam si Danish ni, dia dah berapa sebab kita nak relate, nak dapatkan satu hari nanti mungkin podcast ni bersambung episod ke edisi ke apa ke 400 nanti musim ke 400, masa tu kita dah ada champion dekat world. Danish cakap MotoGP time tu. Yes. Okay, so sekarang ni ialah sebelum ni Fahmi pernah share dengan saya. Saya pernah tanya dulu masa saya buat mini GP kan. Fahmi kata Danish ni antara yang tak sama dengan orang lain, buka mata motor. Betul ni budak-budak mesti banyak phone kan. Fahmi Danish punya minute phone minimum. Betul. Terus sikit Fahmi pernah share. So maksudnya okay, nak beritahu sekarang ni mudah jaga dia. Tapi kebanyakan saya nak relatekan dengan sport saya juga. Kebiasaan transisi atlet kita, peringkat bawah dia senang. Bila dia satu, termasuk anak saya risau ni. Bila dia dah matang, dia balik, kita risau satu peringkat. Transisi bila nak masuk peringkat yang matang. Macam mana adjustment nak pastikan Dennis tak berlaku, dia kecundang di tengah jalan, habis hilang. I think benda tu betul. Macam mana saya cakap, betul bila Mencabar dia 12 tahun, 13, 14, 15 ni senang je nak cakap. Kita cakap okey kita buat ni, okey kita buat ni. Tapi bila dia dah masuk switch ke 17, 18, dia dah ada idea dia yang sendiri. Dia punya transition daripada mungkin kids to adults ni membuatkan dia dah tak nak dengar cakap kita. So jadi benda-benda ni saya dah experience dengan banyak pelumba. Okay. Dan kebanyakan ni saya fail dengan emosi saya. So jadi dengan Danish ni saya betul-betul prepare. Dengan Kabil ni pun saya betul-betul prepare. So supaya pelumba yang berpotensi ni kita tak terlalu personal dengan dia punya transition tu. Kadang saya tak emosi, tim saya emosi sebab bukan saya je yang sepenuhnya dengan Danish dekat Malaysia, tetapi tim saya, kru saya dekat Europe yang berhari-hari dengan Danish, masakkan untuk Danish, pastikan dia pergi masuk kelas. So benda-benda ni macam macam sebelum ni kita tak payah suruh pun benda ni dia buat. Tapi bila dia dah 17, 18 dah pandai so tapi kena betul-betul kita kena betul-betul tahu kat mana nak tackle dia lah pasal benda tu supaya always keep the same way. Sebabnya saya percaya kalau daripada kecil kita didik dia macam tu, insya-Allah dah besar dia tak lari punya, dia tak lari. Sebenarnya tak mungkin sekarang lari sebab saya selalu cakap, saya dah tebas dah semak dulu. Saya dah tebas dah semua. Sekarang dah jalan dah. Kalau tak ikut jalan ni memang kesesat dah. Sebab dulu kita macam dulu saya pergi ke Europe saya seorang-seorang. Saya tak ada orang pun.
parents saya hantar pergi airport, saya sorang-sorang terbang. Sekarang ni terbang, Daniel terbang, penuh orang Malaysia. Betul. So ada masalah, ada sakit, boleh cakap, boleh cakap direct dengan lah. saya pergi hantarkan ke hospital. So dulu saya tak ada. Sendirilah. Tahu-tahu pakai neck brace. Apa hal ni? Aku okey je. Betul faham. Okay, so itu daripada segi yelah, you punya talent semualah. Okay, kalau kita nak cerita berkenaan dengan dana, kan? Banyak tak modal. Contohnya, okay, kita tahu you memang develop talent and then you nak ada Moto3. Obviously lah kan, kita nak ada satu team dekat dalam World Championship. Yang tu saya tak pasti. Itu tak tahu hasil lagi lah. Okay. Tapi untuk lah, kita dah ada daripada, you dah ada you punya team sendiri, banyak pakai dana. Sebenarnya itu pasal dana. Sebenarnya tak ramai orang tahu berapa sebenarnya kos kita. Kita macam mana, kadang-kadang bila kita reveal number tu, cakaplah 5 juta, banyaknya. Dia tak tahu pula kita hidup kat sana. Kredit kad bil sebulan RM25,000. Ini belum tak ada kena dengan racing lagi. So jadi of course kita punya currency berbeza, berapa banyak kita nak set up team kita untuk rider kita. Itu semua menggunakan duit yang banyak lah. Saya percaya, saya tak boleh reveal nombor tu, tetapi saya percaya kalau kita orang yang tak pernah pergi berlumba dekat Europe, yang tak pernah berurusan dengan pasukan-pasukan dekat Europe, mereka tak faham berapa, how much it cost. Sebenarnya even parents Danish, parents pelumba ni semua tak tahu berapa banyak yang kita invest dekat anak mereka. That's why kita betul-betul jaga, pastikan dia fit, pastikan dia fokus, tak pergi lalai dengan benda-benda lain, sebab the investment yang pergi ke pelumba, seseorang pelumba ni sangat banyak. Sebabnya motosikal ni memang kita cakap pasukan, team sports, tapi yang pergi berlumba seorang. Yalah. Yang pergi pulas, yang pergi break seorang je. Walaupun kita ada kru Malaysia ke, team Malaysia ke, tapi yang dinilai adalah performance kepada seorang pelumba ni. So jadi dalam hal ni kadang-kadang saya tertanya, adakah saya nak pergi buat pasukan Moto3, Moto2 saya dekat World Championship, ataupun saya lebih fokus dekat talent-talent yang ada kat Malaysia ni, prepare mereka, develop mereka, letakkan mereka dekat team yang mereka layak pergilah. So dalam hal ni saya positionkan diri saya kena fokus daripada program mini GP, Asia Talent Cup, Red Bull Rookies dan Junior GP. Saya kalau boleh nak Hakim Danish berjaya dekat Junior GP supaya dia pergi ke World Championship tu dengan professional contract. Kita tak perlu bayar pun lah seat dia. So kita nak pergi in that way lah sekarang. Sebabnya Hakim Danish menang Asia Talent Cup, menang Red Bull Rookies Cup. Mustahil kalau saya nak kena bayar juga seat dia pergi ke World Championship. Sebab dia pun orang Malaysia. Sebabnya sekarang ni dekat Spain dah ramai kita boleh cakap yang main tipu lah dengan pasport ni. Seperti macam tahun ni kita ada 2 Argentina dekat Red Bull Rookies Cup kan. Kita nampak pemenang-pemenangnya Spain, Argentina. Tapi sebenarnya yang Argentina Spain. 2 orang tu orang Spain. Tapi sebabkan ada family background, ada family dia berkait dengan Argentina, so dia request pasport daripada Argentina. So dia masuk ke Red Bull Rookies Cup dengan tiket Argentina. Tapi dia orang semua Spain. Tak dapat slot punya lah beramai Spain. Sebab diorang sekarang Spanish. memang limitkan pelumba daripada Spain. So contohnya lah, kalau Danish perform dengan tiket Malaysian tu, sebenarnya lebih mudah lah untuk sebenarnya lah. Kita kalau boleh, kita tak nak pergi dengan macam all the MotoGP rider cakap, kita tak nak pergi dengan sebabkan dia punya pasport. Kita nak pergi dengan sebabkan dia layak. Memang dia layak lah. Sebabkan dia layak. Dan
sekarang ni competition dekat Junior GP semakin lama semakin susah. Yalah. So dia dah bukannya Junior GP 4-5 tahun lepas. So dia dah lebih profesional, sama seperti level dia dah sama seperti dekat World Championship. Betul. Struggle juga. Okay, sekarang ZK F1 Mini GP lebih kurang 6 tahun lebih 6 tahun kan? 2018. 5 tahun. 5 tahun, sorry. FIM GP. FIM transition kan? Okay. Tapi ZK Best Ever daripada 2018 lah. Betul. 5-6 tahun. So, kita bukan nak cakap nak lahirkan Dennis, tapi kita nak lahirkan good rider lah in future. Biasa berapa tahun ni? Logik untuk program development macam ZK buat ni, untuk kita nak dapat satu, ya memang future dia je, tapi agak-agak berapa tahun? Nak dapat apa? Nak dapat, yelah macam Pelumba. Talent pelumba pool lah. lah. Pelumba in future yang Saya rasa paling kalau terbaik kita betul-betul keep kita punya grassroots program stabil, lebih banyak yalah talent pool seperti push bike, okay, pergi ke pocket bike dan pergi ke mini GP. Kita dalam 400 mesti kita jumpa seorang. Yalah. Mesti kita jumpa 2 orang. So jadi macam dari mana lahirnya Kabil dengan Hakim Deniz ni adalah daripada perlumbaan-perlumbaan pocket bike yang dianjurkan sebelum COVID. Selepas COVID je kita dah kena sanction event pocket bike. So banyak penganjur-penganjur ni dah tarik handbrake. Oh, kena sanction, I tak nak buat dah. Sebab mahal. Betul. So jadi saya sikit sebanyak sekarang membantu MAM, membantu SIC dan KBS untuk bersama dengan komuniti pocket bike ni kita nak anjurkan sama-sama. Kau buat ni, aku buat ni, aku buat ni. Supaya talent pool ni lebih ramai. So kalau lagi ramai, lagi banyak Lagi kita jumpa. banyak lah. Tapi macam saya cakap lah, kena diukur dengan mission yang sama. Baru betul-betul kita boleh filter siapa yang betul-betul layak. Kadang-kadang dalam ada championship yang tidak menggunakan motosikal yang sama, kita tak tahu sama ada dia menang atas motosikal ataupun atas dia punya skills ataupun dia tanya tu bukan apa, sebab yang ayat muda dia makan masa yang lama betul Amir? tak. Betul tak? Tidak kalau kita Stabil. kalau kita lebih stabil dekat grassroots program. Yalah. Sebabnya saya percaya dekat sukan pemotoran ni lebih cerah daripada sukan-sukan lain. Sebab saya rasa sekarang ni saya dah ada nampak seorang daripada Pahang. Saya fikir macam mana kau boleh hebat bawa motor ni? Rupanya duduk dengan Kabil. So Dengan menjadi hub lah. Jadi hub kan. Abalan ayah dia. Saya ada lagi 2 soalan je lah. Okey, silakan, tak apa, tanya dulu. Tanya. Awak lah dulu. Tanya dulu, okey. Saya tanya tadi sebab apa sebenarnya Glit, sebab dia Zeki punya program sekarang sangat bagus lah. Dia personally dia tak ada interest apa, tapi reality kita dah nampak progress dia. Dia merisaukan ialah nak sustain perlukan dana, betul tak? So setakat ni tak isu dana kan? memang kita setiap tahun kita dapat dana daripada SIC. Okay. Tapi SIC takkan bagi 100% apa yang saya request. Okay. Dan saya sebenarnya bertungkus lumus untuk mencari sponsor. Okay. Dan ia tidak mudah. Dan kebanyakan sponsor yang saya approach, saya cakap, even kita punya agent pun pergi berjumpa, mereka kurang tahu apa macam kurang ilmu tentang motorsports ni lah. Sebab kita, kalau contohlah saya minta 3 juta daripada company A. Okay. Kita tengok platform Junior GP, social media dia biasa-biasa. Live streaming dia biasa-biasa dekat dalam YouTube je. Siapa orang Malaysia yang kalau yang tak minat motorsport tiba-tiba nak buka YouTube Junior GP tengok Junior GP tu. So jadi saya yakin daripada pihak saya perlu lebih agresif tentang mempromosikan pelumba-pelumba saya. Tetapi kekangan tu memang sangat susah lah. Sebab contoh pelumba dekat Asia Talent Cup, saya pergi kat mana branding saya nak letak dekat Asia Talent Cup. Tak boleh pun. Kat situ kos. Yeah. Satu kos yang banyak kita spend $500,000 untuk Situ orang je. rider. Tapi tak boleh nak letak logo. Tak boleh nak letak apa-apa branding dekat mereka. Red Bull Rookies Cup. Okey, kita ada boleh letak dua logo.
Tapi tak boleh letak Boleh, tak boleh banyak letak sangat. lubricants, tak boleh letak apa-apa yang konflik dengan tim tim Red Bull Rookies Cup. So kalau kita jual dekat program Junior GP pula, Junior GP punya organizer Dorna tak betul-betul fokus dekat Junior GP, dia lebih fokus dekat MotoGP. So jadi program Junior GP ni lebih suram. So untuk saya menjual pelumba saya atau branding saya dekat program Junior GP memang sangat susah. Memang susah lah. Kecuali kalau ada betul-betul pihak yang betul-betul minat dengan talent faham. development, tak faham sukan pemotoran, memang betul-betul invest. Senang Tapi sikit sekarang lah. orang tu saya tak jumpa lagi. lagi. So kalau kenal, boleh introduce kat saya. Tak, mungkin sebab tu lah kita ada podcast ni, Mi. Mungkin Fahmi awak Kita boleh nak cerita. Kita nak bagi peluang. Kita nak Sebab kebanyakan memang saya tak pernah pun dapat apa full amount daripada apa yang kita kira apa yang dapat tak cukup lah sebenarnya. Tak cukup lah. Memang tak cukup lah. Memang jauh tak cukup sebenarnya. Ya. Mungkin orang tak tahu kot. Semua tu kos. Nak hantar orang sana pergi kos. Sebab kadang-kadang kita sebab sekarang kita punya benchmark dah berbeza. So jadi sampai saya perlu cut saya punya coach, macam kita bersama Joshaya 3 tahun dan kita perlu cut kita punya coach seperti Joshaya. Okay coach, kita dah tak ada bajet. Okay, awak keluar. Saya panggil coach saya yang dekat Spain, yang training kita punya program waktu musim panas kat sana. Okay, kau turun sini. Tapi aku tak nak bayar. Oh, free lah. So maksudnya kita tinggal bagi dia punya hotel, travel, dan dia datang sini train pelumba kita. So jadi ada banyak perkara yang saya belajar untuk save kind of fuel cost tapi untuk hantar pelumba kita ke MotoGP memang cost dia memang sangat mahal. Even kita boleh tanya Dato' Razan sendirilah. Betul. Dia ada bagi satu statement lah dekat podcast lepas. Dia ada cakap bezanya talent kita dengan talent luar. Yang menyebabkan mungkin bila diorang dah pergi sana performance drop. One is mungkin dari segi pemakanan, culture kita kat sana berbeza. So Fahmi, awak pernah jadi rider. Di bawah juga Datuk Razlan punya kena maki, kena marah semua kan. So awak rasa sebagai rider dan sekarang ni team manager, managing the team, awak rasa betul tak statement tu? Okay, betul kalau mungkin dekat saya punya position dulu. Sebab saya tak betul-betul rasa I don't feel home bila saya kat Europe. Saya rindu nak balik rumah. Okay lah, kebanyakan rider akan rasa benda yang sama lah. Tetapi kita dekat sana ada rumah kita, kat sana kita ada garaj kita, our own garage. Dennis tak nak balik. Kalau boleh tak nak balik Dennis tak nak balik. Kabil tak nak balik. Dia nak duduk sana. So jadi vibe tu berbeza. Vibe tu berbeza dengan saya dulu lah. Saya dulu 2 minggu tak ada race, in between races saya duduk kat hotel. Seorang pula. Saya duduk kat hotel. Pisang lah. Hari-hari kat gym seorang-seorang. Dia Pergi lari dekat park seorang-seorang. Sekarang tak ada. Kita ada berapa kru kita. Ada Firdaus kat sana yang bekerja dengan MT. Tanya Abang Ai pun tak nak balik kalau macam ni. Siwan macam Azhari, Abang Ai yang jaga Danish kat sana. Dia betul-betul tengok semualah. Hantar Danish pergi gym, hantar Danish pergi training, jaga motor training, masak untuk Danish. So jadi vibe tu berbeza. So Danish memang okey, memang sangat okey duduk kat sana. Tak pergi sekolah pun online school pun okey. Faham. So jadi setup dulu SSC Racing dengan semasa Sepang Racing Team dengan zaman Dato' Razlan dengan kita buat sekarang memang berbeza. Sebab saya betul-betul saya macam mana saya cakap, apa yang saya kekurangan saya dulu, saya nak cuba perbaiki dengan pelumba-pelumba saya ni. Okey, bukanlah kita bagi semua. Kita tak adalah bagi macam full luxury staff, tapi mereka cukup untuk menjalani kehidupan sebagai seorang pelumba. Faham. So tak adalah bang, saya nak balik lah bang. Saya tak pernah dengar lagi orang nak cakap itu. Tak ada. Tak ada. So far semuanya terjaga, dan all the coaches kita kat sana pun happy dengan pelumba kita, attitude pelumba kita. Tapi kita kena betul-betul kena letak dia dalam good group. Benda ni yang saya rasa sukar untuk orang-orang lain buat. Sebab saya banyak kenalan kat sana, tahu beberapa coaches, dan saya dah
cuba beberapa coaches, even saya sendiri pun dah pergi berlatih dengan banyak coach kat sana daripada Itali, UK dulu Dato' Razlan hantar, sampailah saya jumpa yang terbaik lah yang kita ada sekarang. Mungkin in the future kita tukar, kita tak tahu. Faham. Okay. Macam-macam sebab boleh Fahmi. Bagus. Dia bagus Fahmi ni. Bukannya banyak-banyak puji pula, tapi itu reality. Yalah, dia bila sebab experience dia, lepas tu Fahmi dia ada passion. Sebab tu dia lain sikit lah. Tak, sebab saya tengah fikir bila masa dia bahagi badan dia sebab dia ada ladang kambing juga. Tu kena satu episod tu kita bab pengurusan kambing tu. So saya ada macam pop. Hobi Aku tak lah. tahu jadi apa. Itu hobi. Itu hobi lah. Itu hobi. Okay. Itu kira off season lah, nak release sana lah. Kira nak release motor sana lah. Kambing lah. Ke sama naik. Yang farm tu kena hari-hari, kalau tidak mati. Itulah macam mana dia pecah badan kan. Tapi itulah. So this is pretty much about Yeah. Fahmi lah kan. Okay, last soalan saya. Impian Zaki, okay lah impian ke impian ke nak tengok ke MotoGP. Tapi personally Fahmi, apa impian Fahmi sebenarnya? Personally. Impian saya nak lebih ramai orang menjiwai sukan pemotoran ni. Tak kira lah dalam program MiniGP ke dalam program lain. Dan saya punya impian nak nampak pelumba Malaysia ride dekat MotoGP kelas. Okay, kita ada Hafiz Syarin. Sebenarnya sangat membanggakan pelumba Betul. Malaysia ride MotoGP. Saya sampai sekarang saya masih lagi bangga dengan Hafiz Syarin. Saya rasa dia antara pelumba yang terbaik yang kita ada so far dekat Malaysia. Dan masih lagi pelumba. Betul. Dan saya harapkan satu hari nanti ada pelumba yang datang daripada program saya ni. Even kita nampak sekarang Danish menang race, tapi sebenarnya nak pergi ke MotoGP ni, jauh lagi. Jauh perjalanan dia, betul. Jauh lagi. Tapi of course kita ada time frame kita yang kita target dia pergi mana. Tapi perjalanan dia masih jauh. Dan sebenarnya apa yang saya buat ni sebenarnya it takes a lot of energy sebenarnya. Kejar dekat Malaysia, kejar dekat Europe, lepas tu kejar ke sini, kejar ke sana. So jadi saya rasa kalau saya tak ada passion ni, memang saya tak akan buat benda ni. Dan benda ni saya harap saya akan ada dekat saya sampai lama lagi lah. Saya harapkan. Of course saya akan slow down bila saya dah tua, tapi buat masa sekarang ni saya masih lagi happy nak bersama dengan pelumba ni sampai mereka capai. Fahmi muda lagi, jauh lagi. Jauh lagi. 25 Jauh lagi nak jadi aki. 8 tahun lepas. Banyak lagi dia punya umur dah gitu. So macam tu lah. Saya pun happy sebab wife saya dah kahwin. Okay. Dia nak je. Sebab tapi itu satu support juga tau. Betul. Sebab orang rumah saya memang tak pernah question saya nak pergi mana. Even hari ni pun birthday anak saya pun boleh ada lagi kat sini. Tapi itu tak lah boleh, pengorbanan nampak. Tak boleh ada dinner, kita ada sesi podcast ni. So jadi sorry Zulakif. Minta maaf. So jadi saya rasa kehidupan saya dekat rumah lebih stabil, membuatkan saya boleh buat kerja-kerja ni semua. Yes. Good support system. Betul, support system tu penting. Kalau tak susah juga nak bergerak. So kita sampai the end lah episod ni. Ingat sekejap lama juga. Lama juga Fahmi. Lama juga Fahmi. Mantap. Alright, Lama lagi daripada Dato' Razlan ke? Macam lagi lama lah. Dato' Razlan dari ke second episode. Alright Fahmi pun. Terima kasih banyak Fahmi . Okay. Thank you. Harap kalau kita ada benda point lagi, kita boleh ajak lagi ni. Sebab kita episod sampai 3-4 tahun lagi. Alright, tak ada apa-apa last word. Tak ada. Alright, so tak ada apa. So thank you semua yang menonton. Kita ada banyak lagi episod dan pastinya Wheels Talk podcast yang dibawakan khas oleh Petronas Sepang Tennis Circuit ini. Dan kita banyak lagi topik kita nak bincangkan. Dan jangan lupa beli tiket MotoGP Malaysia dah tak lama, pada 1 hingga 3 November nanti. Beli secara online dekat mana? www.sepangcircuit.com. So saya kata selamat, terima kasih, kita jumpa lagi. Bye.